Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang di-Pertua Negeri Melaka dan isteri yang amat berbahagia Tuh Puan Datuk Wira Dr. Hajah Asmah binti Haji Abdul Rahman yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 3 hari. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Assalamualaikum. Salam dulu. Mohon dulu. Berangkat sama ahli-ahli kerabat diraja. Selesai majlis menghadap Kebahagiaan Maha Mulia dan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, kemudian berangkat bersama Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka dan isteri bagi menghadiri majlis santap tengah hari. Majlis santap tengah hari dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat Pehin Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang di-Pertua Negeri Melaka dan isteri yang amat berbahagia Tuh Puan Datuk Wira Dr. Hajah Asmah binti Haji Abdul Rahman petang kemarin mengadakan lawatan ke Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran alat-alat kebesaran diraja dalam istiadat perpuspaan dan pameran diraja antara menjadi tumpuan lawatan. Perpaduan dalam hidup bermasyarakat dapat dipupuk melalui penduduk mukim dan kampung yang lazim mengamalkan sikap saling menghormati, bekerjasama, bantu-membantu dan tidak camah mata dalam memeduli kesejahteraan rakyat dan penduduk masing-masing. Saranan tersebut disuarakan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada majlis penyampaian sijil taraf kerakyatan kali ke-39. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman juga menyarankan sebagai rakyat perlu bersama-sama berganding bahu dalam melaksanakan tanggungjawab
tanggungjawab masing-masing bagi memelihara kesejahteraan, keamanan dan ketenteraman negara tanpa mengira kedudukan, latar belakang bangsa dan agama. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Persidangan Bridex Jerudong. Untuk memastikan keamanan yang dinikmati selama ini dapat dikekalkan melalui perpaduan, saling hormat menghormati, bertoleransi di kalangan masyarakat serta berpegang teguh kepada falsafah negara iaitu Melayu Islam Beraja. 504 orang menerima sijil taraf kerakyatan atas limpah kurnia perkenaan Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Saya menjunjung kasihlah, terima kasihlah setelah sekian lama menunggu, tapi hari ini baru terdapatkan, jadi bersyukurlah. Alhamdulillah. Ini satu perasaan yang payahkan diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya. Pasal daripada damit lagi, kami memang hamba lahir di sini. Menjunjung kasih ke Bawah Duli atas perniagaan kerajaan kepada anak saya. Bersyukur dan gembiralah beberapa tahun menunggu kan untuk mendapatkan kerajaan ini. Negara Brunei Darussalam tetap komited dalam mencapai matlamat pembangunan mampan SDG 4 dengan menyediakan pendidikan berkualiti dan holistik untuk semua. Perkara itu ditekankan oleh Menteri Pendidikan semasa menghadiri perdebatan dasar umum Persidangan Agung Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO kali ke-42. Persidangan berlangsung di Republik Perancis. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh selaku Pengerusi Suruhanjaya Kebangsaan Brunei Darussalam bagi UNESCO juga mengongsikan 3 objektif utama Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2023-2027. Menteri Pendidikan turut menghadiri segmen peringkat tinggi dan dialog Menteri Peringkat Tinggi mengenai pendidikan untuk keamanan. Persidangan Agung dihadiri oleh wakil dari 194 negara ahli serta ahli bersekutu, pemerhati organisasi antara kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Persidangan diadakan untuk membincangkan dan menilai dasar aktiviti dan bajet organisasi serta pemilihan ahli lembaga eksekutif. Juga menyertai puan yang terutama Datin Paduka Hajah Rakiah binti Haji Abdul Hamid alias Hamid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Perancis dan Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke UNESCO. Pada tahun ini, UNESCO juga menganjurkan Forum Belia UNESCO ke-13 sebagai memberikan peluang kepada para belia untuk terlibat dalam perbincangan serta berkongsi cadangan dan penyelesaian mengenai kesan sosial perubahan iklim. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Awangku Muhammad Adam bin Pengiran Haji Ahmad, mahasiswa dari Universiti Brunei Darussalam UBD. Festival Juara-Juara Aktiviti Kesenian bagi Sekolah-Sekolah Rendah, Menengah dan Maktab-Maktab Senegara tahun 2023 mendedahkan generasi muda kepada kesenian dan kebudayaan Brunei yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja. Majlis penyampaian hadiah kepada para juara bagi pertandingan-pertandingan tersebut berlangsung kemarin di sebuah pusat membeli belah di Gadong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Setia Usaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Festival merupakan sebagai penghargaan dan meraihkan para pemenang pertandingan-pertandingan berbentuk kesenian dan kebudayaan antaranya tarian Brunei asli, guling tangan, bermukun dan choir lagu kanak-kanak Brunei.
Negara-negara ahli ASEAN berusaha mengukuhkan dan mempertingkatkan kapasiti dalam pengurusan dan pemulihan tanah gambut secara mampan dalam bengkel serantau bertajuk Introducing Peatland Ecosystem and Sustainable Management for Southern ASEAN Member States. Para peserta membincangkan beberapa tajuk utama, antaranya Peatland Policy and Governance dan Water Management in Peatland. Bengkel selama 3 hari itu diadakan di sebuah hotel di Gadong. Hadir Awang Haji Raini Sofian bin Haji Othman, Pemangku Timbalan Pengarah Perhutanan, Jawatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bengkel dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perhutanan dengan kerjasama agensi Jerman bagi kerjasama antarabangsa GIZ. 41 peserta menyertai bengkel tersebut terdiri daripada agensi-agensi berkepentingan dalam bidang pengurusan hutan paya gambut. Bengkel turut dihadiri oleh perwakilan daripada Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina. Para peserta juga dibawa ke kawasan hutan paya gambut Jalan Badas di daerah Blyth untuk melawat tapak projek pemulihan hutan Jabatan Perhutanan serta membuat aktiviti penanaman 40 anak pokok dalam kawasan hutan paya gambut. Lebih 200 kg sampah berjaya dikumpul semasa kempen kebersihan pantai kemarin di Pantai Jerudong. 80 orang termasuk para pelajar dari Sekolah Menengah Saidina Omar Al-Khattab dan Sekolah Menengah Awang Semaun menyertainya. Sampah yang dikumpulkan akan diserahkan bagi tujuan kitar semula. Dianjurkan oleh Beach Bunch, kempen kebersihan tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kebersihan alam sekitar. Jalan raya di Simpang 207 dan Simpang 217 Jalan Tunku Kampung Katuk Gadong akan ditutup sementara pada hari Sabtu 11 November. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan jambatan. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk menggunakan jalan lencongan yang disediakan.